Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sri Lanka secara rasmi Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka dikenali sebagai Ceylon sebelum tahun 1972 ialah sebuah negara pulau di Asia Selatan yang terletak kira-kira 31 km dari pantai selatan India. Masyhur dengan gelaran Mutiara Lautan Hindi, ia merupakan tanah air bagi 20 juta orang penduduk. Di Sri Lanka ada lebih 40,000 orang Melayu, termasuklah orang Jawa yang menetap di negara berkenaan sejak ratusan tahun lampau. Orang Melayu Sri Lanka atau Melayu Langkapuri adalah gelaran diberikan kepada warga Sri Lanka yang berasal dari Nusantara dalam rantau Asia Tenggara. Kependudukan mereka hari ini membuat mereka salah satu dari kumpulan minoriti terkecil di Sri Lanka. Hubungan orang Melayu termasuk orang Jawa dengan orang asal Sri Lanka dikatakan sudah bermula sejak abad ketiga Masihi lagi, apabila orang Melayu berdagang dan juga menyediakan perkhidmatan pengangkutan bagi pedagang asing seperti India dan China. Disebabkan hubungan yang erat ini, ada yang mengaitkan nama Sri Lanka diberikan oleh orang Melayu di Sri Lanka. Namun itu hanyalah teori sahaja. Yang menarik tentang mereka, walaupun sudah hampir 200 tahun melalui proses asimilasi dengan penduduk tempatan iaitu bangsa majoriti Sinhala dan Tamil, masih banyak orang Melayu Sri Lanka, terutamanya golongan tua, masih mampu berbahasa Melayu. Golongan muda juga masih sama, cuma cara percakapan sudah bercampur di antara logat Melayu, Sinhala dan Tamil. Lalu, bagaimana orang Melayu boleh menetap di sana sejak berabad lagi? Gelombang terbesar orang Melayu di Sri Lanka ini berlaku apabila Belanda telah membuang negeri pejuang-pejuang di Indonesia. Selain itu, ada juga mereka ini yang dikatakan keturunan dari para-para pembesar dan anak-anak raja dari Kepulauan Melayu yang telah dibuang negeri oleh British. Antaranya, kisah Syekh Yusuf Al-Makassari yang dipercayai merupakan golongan diraja dan bangsawan dari Tanah Jawa. Mereka kuat menentang penjajahan British di Kepulauan Melayu disebabkan rasa terancam. Pihak British telah mengambil keputusan untuk membuangnya di Sri Lanka selama 11 tahun. Kemudian regimen askar Melayu juga telah dibawa oleh British untuk berkhidmat di sini. Daripada mereka inilah berkembangnya Melayu termasuk Jawa di Sri Lanka. Namun ada juga sejarah yang mencatatkan kedatangan orang Melayu dari seawal abad ke-13 yang berkahwin campur dengan segolongan dari masyarakat Sinhala. Selepas khidmat regimen askar Melayu berakhir, maka orang Melayu ini telah bekerja sebagai bomber, pekerja kereta api dan sebagainya. Orang Melayu Sri Lanka kebanyakannya beragama Islam. Segala urusan berkaitan mereka juga dikendalikan oleh Jabatan Urusan Agama dan Budaya Orang Islam, satu badan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1980-an untuk menghalang pengasingan berterusan komuniti orang Islam daripada kelompok lain. Mereka yang berada di sana masih mengekalkan budaya dan adat resam Melayu. Menurut seorang penduduk yang pernah ditemu bual berkata, keturunan Melayu di Sri Lanka bukan sahaja masih mengekalkan bahasa Melayu, mereka juga masih mengekalkan ciri kemelayuan di dalam diri mereka. Melayu Sri Lanka juga mempunyai baju tradisional Melayu seperti baju kurung dan kebaya untuk wanita dan baju Melayu bagi lelaki. Orang Melayu Sri Lanka akan memakai pakaian tradisional itu untuk acara tertentu seperti pada majlis perkahwinan, kenduri atau pada sambutan Aidilfitri. Terdapat 5,000 masjid di Sri Lanka membuktikan terdapat penempatan Melayu di sesuatu tempat itu selain masyarakat Islam berketurunan Mor Sri Lanka, India. Masjid terawal di Sri Lanka adalah Masjid Abrar yang terletak di Berwala yang dikatakan telah dibina pada tahun 1920. Penempatan Melayu tertua di Sri Lanka adalah Hambantota. Nama itu berasal daripada perkataan Melayu sampan yang bermaksud perahu. Namun hari ini, pelabuhan dan pasar ikan telah menjadi kawasan terpencil dan tenang dikelilingi sawah padi dan projek pembangunan bandar yang belum selesai. Kemerosotan ekonomi Melayu di Hambantota tidak terlepas dari pembangunan pelabuhan besar yang didukung oleh China. Akibatnya, landscape bandar telah pun berubah seperti perpindahan rumah penduduk dan kawasan nelayan. Kepupusan mereka juga diikuti dengan penurunan penutur bahasa Melayu Sri Lanka. Ia tidak diajar di sekolah lagi dan orang Melayu yang lebih muda tidak menggunakannya lagi. Penceramah juga semakin berkurangan kerana mereka yang berkahwin dengan masyarakat lain cenderung meninggalkan budaya mereka. Mereka juga kehilangan identiti budaya mereka. Amalan Islam yang dahulunya berbentuk sinkretik kini telah digantikan dengan pendekatan yang lebih ortodoks. Orang Melayu pertama di Hambantota tiba pada abad ke-6. Mereka adalah pedagang nomad atau
pengembara laut. Apabila pedagang Melayu menetap di Hambantota pada abad ke-6, ia dikenali sebagai Magampura. Lokasi itu adalah pelabuhan utama Empayar Buddha yang kaya yang menarik pedagang dari seberang lautan Hindi. Apabila perdagangan rempah berkembang di barat pulau itu, British menjadikan daerah Hambantota sebagai pos tentera. Orang Melayu yang datang ke Sri Lanka dengan British sebagai askar dan askar upahan juga menetap di daerah itu dan kemudiannya diberi tanah untuk menanam padi dan bercucuk tanam. Selepas rakyat Sri Lanka yang lain mendapat pendidikan tinggi, orang Melayu semakin terpinggir dalam kerajaan Sri Lanka di mana orang Sinhala dan Tamil telah mengambil alih kebanyakan tugas mereka. Disebabkan itu jugalah ada beberapa kali orang Melayu tidak mempunyai wakil parlimen di Sri Lanka. Tidak seperti dahulu, orang Melayu pernah memerintah Jaffna di utara Sri Lanka. Sungguh pun begitu, mereka masih kekal tinggal di negara itu dan bertolak ansur dengan kekurangan yang ada di sana yang akhirnya membentuk keluarga dan beranak pinak hingga menjadi seperti sekarang. Walaupun percakapan bahasa Melayu mereka sudah bercampur aduk dengan bahasa tempatan, mereka masih tidak melupakan adat dan budaya serta pakaian tradisional yang masih diamalkan oleh mereka biarpun sudah berabad menetap di negara tersebut. Sekian.